Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah join boleh share supaya ramai dapat bersama insya-Allah, dan kita sama-sama dapat ganjaran, dapat manfaat, dapat belajar kehidupan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong dalam golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang sayang pada sahabatku, kerana kamu sayang pada sahabatku, aku akan sayang kamu. Mudah-mudahan Rasulullah sayang kita kerana kita belajar berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana kita sayangi mereka. Saya terfikir kan, kalau di dalam dunia pun kita tak kenal mereka, apa manfaat kita bila kita bertemu dengan mereka di syurga nanti? Kita pun tak tahu mereka ni siapa, apa pengorbanan mereka. Sedangkan Allah telah pelihara kehidupan mereka, tapi kita tak belajar tentang kehidupan mereka. Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran yang mana Allah sendiri sebut, kata laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Quran ini pun kami turunkan untuk cerita tentang kamu, wahai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kerana para sahabat Nabi ini Allah cerita berkenaan mereka dalam Al-Quran sendiri. Kan saya selalu sebut, orang tanya saya nak belajar kehidupan sahabat, nak belajar mana, kita belajar Quran. Kerana Quran sendiri cerita tentang para sahabat. Subhanallah, daripada awal Quran sampai habis Quran, kita akan menjumpai akan kisah kehidupan para sahabat Rasulullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kongsi lagi supaya ramai dapat manfaat insya-Allah. Saya akan baca sikit daripada hadis sahabat, kemudian saya akan cerita, saya akan huraikan. دعواته صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وولده وزيد بن حارثة وابن رواحة رضي الله عنهم. أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس وأحمد وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في ولده. وعند الطيالسي وابن سعد وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3 مرات. وعند أبي شيبة عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب قتل يوم مؤتى ببلقاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله بأفضل ما خلفت عبادك الصالحين. وأخرج أحمد وأبو يعلى والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه اليسرى، ثم يضمنا ثم يقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. عن أسامة نحوه، وفي رواية أخرى عنه بلفظ: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعند أحمد والترمذي وحسنه والطبراني وغيرهم أنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي كذا في الكنز. Saya baca tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi, khususnya 3 orang sahabat Nabi ini dan juga seorang lagi, iaitu Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk mereka dan doakan keampunan. Satu riwayat Nabi kata: ya Allah, ampunilah Zaid, ampunilah Zaid, ampunilah Zaid, ampunilah Ja'far bin Abi Talib, ampunilah Abdullah bin Rawaha. Bila Rasulullah mendapat berita kematian, kesyahidan mereka dalam peperangan Mu'tah. Mu'tah ni di Syam, di Jordan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bentuk satu jemaah untuk menentang tentera Rom yang pertama yang telah masuk ke Syam untuk berhadapan dengan tentera Rom, iaitu jemaah yang diutuskan, diketuai oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah inilah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau nak tahu, Zaid bin Harithah ni adalah seorang sahabat dan juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Usamah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Saya cerita sikit latar belakang mereka ni supaya kita kenal. Zaid bin Harithah ni adalah seorang, dia bukan hamba tetapi dia asal orang Yaman. Berlaku pergaduhan antara keluarga suami dan isteri ataupun mak bapak kepada Zaid ni, keluarga Harithah dengan isteri dia, maka ada orang yang benci itu, mereka telah colik Zaid bin Harithah dan jual di Mekah. Dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tak tahu, kata dia seorang merdeka, dia ingat hamba, dibeli, dan kemudian dia telah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Nabi. Bila ayah dia datang untuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saya merdekakan dia, dan pilihan untuk dia sama ada dia nak tinggal bersama dengan saya ataupun dia nak pergi, maksud balik dengan tuan, iaitu ayah. Maka ayah dia kata, kau tahu tak, dia kata, kita ni keluarga yang bukan, kita keluarga merdeka, kenapa nak duduk dengan Rasulullah? Tapi maka dia kata, saya pilih untuk duduk dengan Rasulullah sebab sayang dia. Siapa sahaja yang pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati, dengan keimanan, dengan maksudnya dengan hati kasih sayang, maka Allah pasti tunjukkan akan kehebatan, kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid kata, saya tak akan tinggalkan Rasulullah. Tak mungkin saya tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harithah lah yang telah pergi bersama Rasulullah ke Taif jalan kaki, buka kasut jalan kaki ayam, sebab tak nak bagi orang tahu. Kalau tahu orang Mekah nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Talib dah meninggal dunia kan, Nabi kata, dia kata, wahai pakcikku, begitu cepat terasa akan kehilanganmu, sebab tak ada siapa lagi nak beri jaminan. Nabi terpaksa tinggalkan kota Mekah pergi ke Taif. Yang bersama dengan Nabi ketika itu adalah Zaid bin Harithah seorang saja, jalan kaki ayam. Dan bila dia balik, bila Nabi dilontar batu, Nabi pengsan, Zaid lah yang dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid lah yang dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah sandarkan di dalam kebun Utbah bin Rabi'ah, dan kemudian dialah yang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Nak bagi tahu, kata, Zaid punya kedudukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Aiman pula, lepas tu dia kahwin dengan Ummi Aiman, dapat anak daripada itu, Usamah bin Zaid. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang nak kahwin dengan perempuan daripada syurga, maka kahwinlah Ummi Aiman. Maka Zaid kata dia kahwin. Ummi Aiman adalah wanita yang telah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hamba kepada Aminah radhiyallahu anha, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang telah membesarkan Rasulullah, iaitu telah menunaikan tanggungjawab seorang ibu selepas kewafatan Aminah. Zaid telah kahwin dengan Ummi Aiman, dan daripada itu lahirnya Usamah bin Zaid, anak kepada Ummi Aiman, dan juga Zaid bin Harithah. Jadi Usamah bin Zaid inilah dapat gelaran Hibbun Nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat dia. Jadi saya nak cerita tentang Zaid, kemudian saya akan cerita tentang Usamah. Dan Zaid bin Harithah inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia sebagai ketua jemaah pertama yang diutuskan untuk berhadapan dengan kuasa dunia ketika itu, iaitu Rom, yang tak boleh, sahabat ahli sejarah pun tak dapat imagine mereka ni boleh berani pergi berhadapan physically, literally. Ni bukan hanya serang menyerang cyber. Mereka pergi dengan tentera 3,000 orang daripada Madinah. Mereka pergi untuk berhadapan dengan 100,000 orang paling kurang tentera Rom, diketuai oleh Zaid bin Harithah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Nabi kata, kalaulah Zaid syahid, maka Ja'far bin Abi Talib akan ganti Zaid sebagai amir. Bila Ja'far bin Abi Talib syahid, Abdullah bin Rawaha akan ganti. Semua orang kata Nabi memang dah tahu mereka akan disyahid, dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Dikatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, tak pernah ada jemaah yang Nabi utuskan untuk menyerang mana-mana musuh, kalau dalam tu ada Zaid, mesti Nabi lantik Zaid bin Harithah sebagai amir. Dan bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah Zaid hidup lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nescaya Zaid lah yang menjadi amir selepas Rasulullah jadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kita kata Rasulullah tak tahu, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah nak kurbankan setiap yang Nabi sayang ni, mereka semua akhirnya terkurban sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kecuali Usamah bin Zaid. Tapi Usamah bin Zaid pula, selepas
ketika Usamah anak kepada Zaid ni, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, masa tu Nabi telah bentuk jemaah dan Nabi lantik Usamah sebagai amir dia untuk pergi ke Balqa, tempat yang sama di mana tewasnya tentera Islam yang dipimpin oleh, yang dibawa, bukan tewas, maksudnya dalam berlaku kematian yang banyak, dan akhirnya Khalid bin Walid yang telah berjaya menyelamatkan tentera Islam dan bawa pulang ke Madinah. Nanti saya akan cerita sedikit. Jemaah kedua yang Nabi pada tahun 11 Hijrah yang Nabi utuskan adalah jemaah Usamah bin Zaid, yang diketuai. Dalam jemaah itu ada nama Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu pun dalam jemaah itu. Ni Usamah anak kepada Zaid, dan Nabi sangat sayang kepada Usamah. Yang tadi saya baca, Usamah kata Nabi kadang duduk, Nabi bagi dudukkan aku, dukung aku letak di atas riba sebelah kanan dan Hasan sebelah kiri, dan Nabi doa, ya Allah, aku sayang mereka berdua, sayangilah mereka. Begitu sekali Nabi sayang dia. Sebab tu dapat gelaran Hibbun Nabi, kekasih Nabi. Usamah ni kulit gelap sebab ibu dia orang Habasyah, ayah dia orang Yaman. Ayah dia kulit cerah, maksudnya biasa, bukan gelap macam tu, tapi ibu dia kulit gelap. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Ummi Aiman tu pun kan, saya bagi latar belakang sebelum saya cerita ni. Ummi Aiman iaitu sahabat meriwayatkan, kata tak ada seorang pun yang ketika kami hidup yang Nabi pernah panggil ibu kecuali Ummi Aiman, ya Ummah. Nabi akan pergi melawat Ummi Aiman, dia akan panggil, ya Ummah, wahai ibuku. Dan bila Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, Umar dan Ali, mereka pergi jumpa Ummi Aiman radhiyallahu anha. Dan bila mereka pergi ziarah, dia lihat, bukan, Abu Bakar dengan Umar pergi jumpa. Bila Ummi Aiman nampak Abu Bakar dan Umar, Ummi Aiman menangis teresak-esak. Mereka pun kata, jangan sedih. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan Rasulullah ke di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih yang layak untuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya sedih, kata Rasulullah telah tinggalkan kita, tapi saya lebih sedih kerana telah terputusnya wahyu daripada Allah. Tak ada lagi wahyu turun, tak ada lagi wahyu, tak ada lagi cerita daripada langit kan, yang sampai ketika bagaimana kita dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat menikmati wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Abu Bakar dan Umar pun menangis teresak-esak. Itulah sayang kerana Allah. Saya cerita tadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Zaid, dan Nabi utuskan dia sebagai ketua pasukan tentera yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan ke Mu'tah, Jordan, ataupun dipanggil bumi Syam ketika itu. Dan bila mereka serang berhadapan tentera Islam mereka camp mereka di Mu'tah, dan bila mereka berhadapan dengan tentera Rom, mereka definitely kerana tentera bilangan mereka sangat kecil, dan Nabi dah tahu. Dan daripada Madinah lagi Nabi tengok, dan Nabi bagi tahu, Nabi sedang lihat mereka. Bila Zaid bin Harithah tewas syahid, Nabi kata Zaid telah syahid. Nabi bagi tahu, Nabi menangis. Nabi doa, Allahumma ghafir li Zaid, ya Allah ampunilah Zaid, Allahumma ghafir li Zaid, ya Allah ampunilah Zaid, Allahumma ghafir li Zaid, ya Allah ampunilah Zaid. Bayangkan kan, seorang yang dia khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika susah, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan dia, dan Nabi tahu dia akan syahid bagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi nak buktikan, kata siapa saja Nabi sayang, mereka telah berikan nyawa untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah taat atas setiap keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ja'far bin Abi Talib pun diturun daripada unta dia, potong kaki unta dia supaya dia tak fikir lagi nak patah balik, dan dia maju ke depan. Ja'far pun telah disyahidkan, dan Abdullah bin Rawahah. Ini peperangan Mu'tah yang kita dengar. Dalam peperangan itulah akhirnya Khalid bin Walid, bila tiga mereka ini telah tewas, tak ada seorang pun yang sanggup pegang bendera kan, dalam keadaan huru-hara, dalam bunyian pedang kan, dalam serangan yang bertubi-tubi, dalam keadaan yang tak tentu hala. Kalau kita dah pergi tak ada makan kan. Abdullah bin Rawahah, masa dia nak pegang bendera, ada orang hulurkan kepada dia seketul daging. Dalam peperangan inilah dia ambil yang ketiga, dia ambil daging. Dia orang kata, makanlah wahai amir. Dia kata, sebab apa? Sebab kami kelihatan dah lemah, bagaimana kamu nak perang? Dia baru nak makan, dia nampak tentera Islam kan sedang dalam keadaan susah, sedang melawan, menentang musuh. Maka dia kata, wahai, dia kata Abdullah, dia kata, engkau fikir tentang daging ni nikmat, sedangkan mereka
telah hampir kepada nikmat syurga, dibaling daging tu dan dia pergi perang, dia pun akhirnya mati syahid. Dia pun turun daripada kuda dia juga. Tidak bagi tahu mereka punya semangat untuk berikan nyawa. Ajib kan? Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya tentera Islam yang pergi ke Mu'tah tu Allah berikan kemenangan dengan dalam makna, dalam arti kata Khalid bin Walid ketika itu baru sebulan masuk Islam, maksudnya baru sahaja masuk Islam sebelum tu. Mereka kata, terdengar suara kata berikanlah bendera kepada Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid kata saya orang baru, tapi tak ada orang lain yang sanggup ketika itu dalam keadaan yang huru-hara, yang ialah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid dah syahid, Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membesar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Khaybar. Bila Ja'far datang dengan jemaah daripada Habasyah, Nabi bila nampak Ja'far, Nabi begitu gembira, Nabi bangun, Nabi kata tak tahu, dia kata Nabi kata tak tahu hari ini aku lebih gembira biqudumi Ja'far ataupun bi fathi Khaybar. Tak tahulah aku lebih gembira kerana datang dengan kedatangan Ja'far ataupun dengan kemenangan Khaybar. Maksudnya Nabi begitu gembira. Akhirnya Ja'far tu pun lepas beberapa tahun, 2 tahun, setahun, 2 tahun, dia pun syahid. Dan Nabi lihat perkara ni, maka Nabi doa untuk mereka semua, ya Allahumma ghfir li Ja'far. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Allah ampunilah Ja'far, ya Allah berilah ganti kepada keluarga Ja'far. Maka seperti yang kita tahu, akhirnya yang mengahwini isteri Ja'far adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini panjang cerita, saya tak pergi ke situ, tapi nak bagi tahu kata keluarga saya nak cerita ini berkenaan dengan keluarga Zaid bin Harithah, Ummi Aiman, Zaid bin Harithah dan juga Usamah bin Zaid. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, tadi saya ceritakan mereka pergi jumpa Ummi Aiman dengan ziarah. Setiap kali Usamah datang jumpa Umar radhiyallahu anhu akan bangun kata, wahai amirku, wahai amirku. Maka sahabat lain akan kata, wahai Amirul Mukminin, bukankah tuan Amirul Mukminin, kenapa panggil Usamah sebagai amir? Kata, bukankah Rasulullah lantik dia sebagai amir ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Bukankah Rasulullah lantik dia sebagai amir kami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Allahu Akbar. Satu saya baru baca tadi hadis, kata bila jemaah yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan anak pula, iaitu Usamah sebagai ketua, masa tu mulalah ada pertikaian, tapi mereka taat kerana itu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka, Ummi Aiman pun datang jumpa Rasulullah, ibu kepada Usamah, kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata Usamah tak tahu apa lagi, Usamah kecil lagi. Sedangkan Nabi sayang Usamah, semua orang tahu kan, semua orang tahu. Bila ada apa-apa berlaku yang peristiwa, satu perempuan tu dia mencuri kan, dia takut kena hukuman potong tangan, maka dia orang kata sekarang ni siapa yang boleh jadi yang boleh memberi syafaat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan, mereka jumpa Usamah. Itu cerita lain. Nak bagi tahu kalau ada apa-apa mereka nak dapat syafaat pun mereka akan jumpa Usamah. Dan Nabi punya sayang, Nabi akan dukung Usamah dan Hasan. Dan dia kata sendiri, bila Nabi nak wafat, aku dapat berita isteri aku pergi cari aku dah keluar dengan jemaah, bagi tahu kata Rasulullah dalam keadaan tenat, patah balik. Maka dia kata, aku patah balik bila aku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadayhi alayya wa yarfa'uhuma. Rasulullah letak tangan ke atasku, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat. Dia kata, maka aku faham, fa'arifu annahu yad'u li, aku dah tahu, aku faham bahawa Rasulullah sedang mendoakan aku. Kadang saya bila baca kisah macam ni kan, tak tahu nak cakap bagaimana perasaan gembira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan untuk seorang, kan kita ni siapa penuh dengan dosa, tapi mereka punya kedudukan, subhanallah, Rasulullah doakan untuk dia, untuk Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Inilah kelebihan mereka. Kerana apa tahu, mereka ni satu saja, ulama tak bagi tahu, tak perlu tanya panjang lebar apa kelebihan para sahabat. Para sahabat ni itu saja Nabi kata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Rasulullah SAW kata lah, Rasulullah kata buatlah. Rasulullah kata jangan, mereka tak fikir panjang, dia kata dah, kami tak akan buat. Itulah yang telah mendukung kedudukan mereka begitu tinggi sekali. Bayangkan Usamah bin Zaid ni orang berkulit gelap. Dalam Fatah Makkah yang kongsi unta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Dan dua orang yang masuk
sebagai VIP ke dalam Baitullah bersama Rasulullah adalah Bilal dan Usama bin Zaid. Dua-dua orang Habsyah. Maksudnya bila Usama mak dia orang Habsyah, ayah dia orang Yaman, tapi dia kulit gelap. Dia tak ikut ayah, dia ikut mak dia, Ummi Aiman. Dan Bilal radhiyallahu anhu. Nak bagi tahu kedudukan mereka ni, Allah Subhanahu wa taala tinggikan kerana mereka mereka telah tunduk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang khadam. Dan kita sekurang-kurangnya nak mengaku dengan lidah kita pun kita tak mau. Kalau orang kata kita khadam, kalau orang kata kita awak ni memang ketua, masya-Allah kan. Kalau kita kata khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kenapa khadim saya. Tapi mereka bangga dengan nisbat mereka, dengan hubungan yang mereka ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan itulah hubungan mereka dapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi perkara, saya teringat satu lagi peristiwa di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an bahagikan allowance untuk semua para sahabat Muhajirin, dapat lebih sikit, Ansar dapat kurang sikit. Ada orang pergi jumpa Abdullah bin Umar, kata tengok Usamah pun dapat allowance lebih daripada engkau, sedangkan engkau anak Amirul Mukminin. Abdullah bin Umar bukan pertikaikan, cuma dia pun nak tahu jugalah. Biasalah bila ada orang cakap kita pun nak tahu, maka dia jumpa Sayyidina Umar. Dia kata betul ke? Dia kata kan, dia kata ayah berikan allowance lebih kepada Usamah dan kepada saya lebih kurang kepada saya. Maka Umar radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang Usamah lebih daripada sayang kau, dan Rasulullah sayang ayah dia iaitu Zaid lebih daripada Rasulullah sayang ayah engkau iaitu aku. Dan kata Umar kan, kita pun tahu Nabi kata lau kana ba'di nabi lakana Umar, kalalah ada nabi pun selepas aku maka Umar. Tapi Sayyidina Umar pun dia menunjukkan cinta dia kepada setiap mereka yang Rasulullah cintai, iaitu Ummi Aiman, Usama, Zaid, kerana mereka lihat dengan mata mereka Nabi sayang mereka ni, Nabi sayang Usama, Nabi sayang Zaid. Jadi mereka pun sayang. Sampai dipanggil wahai Amir kan. Hormat sebab apa? Sebab dia tahu Nabi sayang Usama. Mereka sayang. Apatah lagi cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain. Sebab hari ini kita bukan bercerita tentang mereka, saya nak fokus kepada keluarga ni. Dia nak beritahu sedangkan mereka ini memang semua daripada golongan yang Zaid pun orang Yaman kan, dijual di Mekah. Ummi Aiman, perempuan Habasyah, nama dia Barakah, dia pun tak ada apa-apa tapi dia khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi gelaran ya ummah, hanya seorang saja, wahai ibuku. Nabi kata walaupun dia bukan ibu yang menyusu Rasulullah, tapi dia membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aminah wafat, dialah yang telah bawa Nabi daripada Abawa ke Mekah dan jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam muliakan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Usamah, anak kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang seperti anak sendiri, sedangkan kulit gelap. Ini kita pun pilih kulit juga kan. Bagaimana kita mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kita membezakan orang dengan kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya khutbah dalam Hajjatul Wida, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Tuhan kamu pun satu, bapa kamu pun satu, iaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswad ala ahmar wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Nabi SAW kata tidak ada kelebihan orang Arab ke atas bukan Arab. Di sini kita tengok ni bukan Arab ni, Ummi Aiman orang Habasyah, Usama, Bilal orang Habasyah kan. Bukan, mereka bukan orang Arab, tapi Nabi bagi tahu tidak ada kelebihan bukan Arab ke atas bukan Arab. Tidak ada kelebihan juga orang bukan Arab. Maksudnya jangan pula kata orang yang belah sana Rom ni mereka lebih hebat orang Parsi. Tak ada juga, Nabi kata tak ada kelebihan orang kulit gelap, orang kulit cerah ke atas kulit gelap. Tidak ada kelebihan orang kulit gelap ke atas orang kulit cerah, kecuali yang membezakannya adalah takwa. Dan Nabi baca ayat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang adalah yang paling bertakwa. Para sahabat Nabi telah buktikan dengan perkara-perkara ini. Yang seperti saya sebut tadi, masuk Kaabah Nabi tak masuk, Nabi boleh je bawa masuk dengan Quraisy. Ketika itulah dia orang tak boleh brain. Dia kata Bilal ni masuk Kaabah kali masa kemenangan Fatah Mekah bersama dengan Rasulullah. Bilal, hamba yang kita budak-budak Quraisy
heret, pusing bandar Mekah dulu, hina dia, baringkan di atas pasir panas ini. Dan Nabi SAW bukan kata setakat itu, Nabi kata naik ke atas Kaabah, naik ke atas Kaabah, azan dan perdengarkan pada seluruh penduduk Mekah azan. Bila Bilal azan ni, ribuan orang masuk Islam dengar azan Bilal saja. Daripada seorang hamba dari mana ke mana, hanya sahaja kerana dia menjadi seorang khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहे कलम तेरे हैं. Kata, kalaulah kamu bersetia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kata kami pun jadi milik kamu. Dunia ni ada apa? Pena dan buku takdir pun kami serahkan kepada kamu. Lauh dan kalam pun kami serahkan kepada kamu. Maksudnya tulislah apa kamu nak, tetapkanlah apa yang kamu nak, dengan syarat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Para sahabat buktikan perkara itu sampai Allah Subhanahu wa taala kata mereka, Allah redha dengan mereka radhiyallahu an, dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak belajar daripada kehidupan para sahabat. Kadang-kala kita rasa kehidupan kita tertekan, kita rasa kita dah susah, kita dah sakit, tak pernah tahu pun tentang kehidupan mereka yang menderita, dan kita tak dapat pun tanggung penderitaan mereka. Kalau tanya saya lah, 10% pun kita tak boleh tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak boleh, 3 hari Nabi tak makan apa-apa. Hari keempat Nabi keluar, Nabi nampak sebiji buah tamar di atas tanah, Nabi ambil, Nabi tanya kepada Ibnu Umar, tak nak makan ke? Ibnu Umar kata, saya kenyang ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, tetapi saya lapar kerana dah 3 hari saya tak makan apa-apa. Maka Nabi lap kurma yang kotor tu Nabi makan. Fikir tuan-tuan, kita kalau tak makan 3 hari ICU. Tapi kekuatan iman mereka, kekuatan yakin mereka, walau tak makan 3 hari pun, yang tadi saya cerita dalam peperangan Mu'tah, mereka tak makan berhari-hari dah. Sampai bila Abdullah bin Rawaha nak jadi pengganti, nak pegang bendera, mereka bawa ketul daging, kata makan sikit supaya kami nak kamu ada kekuatan untuk memimpin. Dia baru nak makan, dia kata takkan aku nak makan, dia kata sedang tentera Islam sedang diserang, dia kata mereka dah hampir dengan syurga, takkan aku nak tinggal ke belakang, dia maju ke depan. Itulah semangat para sahabat. Kita tak dapat, kita tak boleh. Sebenarnya kita cakap boleh lah kan, kita kata sikit-sikit, kita rasa macam kehidupan kita kata, oh para sahabat pun mereka memperjuangkan negara. Para sahabat berjihad di jalan Allah tak sama dengan mereka yang memperjuangkan negara, tak sama. Mereka yang berjihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya ni, mereka berjalan dengan depankan diri mereka hanya saja untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Rawaha masa dia nak keluar daripada situ kan, dia menangis masa nak keluar dengan jemaah tu. Para sahabat di Madinah tanya, kenapa, takut syahid ke? Dia kata, aku tak adalah sayang korang lebih daripada mati di jalan Allah. Tetapi dia nak bagi tahu, kata cuma dia akan tinggalkan, dia kata, tetapi dia kata yang menyebabkan aku menangis adalah aku teringat ayat Quran. Iaitu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap orang mesti melintasi titian ini untuk dia masuk syurga, iaitu kena lalu daripada atas api neraka dulu. Tak ada siapa pun yang boleh lepas masuk syurga tanpa melalui titi sirat tu. Dia kata, bila aku ingat ayat ni lah aku menangis, tak tahu aku berjaya melintas ataupun tidak. Itu risau mereka, kerisauan mereka. Kadang kita tukar kan objektif mereka kepada mereka telah menawan, mereka telah itu. Sebenarnya para sahabat mereka berjuang untuk bina syurga mereka semata-mata. Wastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Tapi innallaha ashtara. Mu'adz bin Jabal baca ayat dalam peperangan bila mereka berhadapan dengan tentera Rom, 60 orang berhadapan dengan 60,000 orang tentera hari itu. Dan Mu'adz bin Jabal, a'lamu ummati halalan wa haraman ni, dia baca ayat ni,
innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Kata Allah, dah beli pun harta dan nyawa kita untuk dengan syurga. Kerana apa? Kerana perjuangan kita di jalan Allah. Sama ada kita bunuh musuh Allah ataupun kita terbunuh. Allah janji dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dan siapa saja yang sempurnakan perintah Allah, Allah kita berikan mereka berita gembira syurga. Tu mereka dengar, tu mereka pun semangat maju ke depan. Hari ini ada tak perjuangan kita yang kita berjuang dengan yakin atas firman Allah? Kalaulah kita bergerak dengan setiap kita tahu setiap pergerakan kita ni, apa firman Allah, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tindakan para sahabat, nescaya kita punya kehidupan dah mudah dah. Tapi kita tolak semua. Yang kita nak guna akal kita. Sebab itulah kita selalu sangkut. Akal kita ni lemah. Dan kalau Allah kata, kalau kamu ikut ramai orang, mereka pun akan sesatkan kamu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi dhilluka an sabilillah. Dan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang jadikan akal dia pun nafsu dia Tuhan dia pun akan sesat. Wa adallahu Allahu ala ilm, walaupun dia ada pengetahuan. Yang kita nak jadikan panduan kita adalah Quran, hudal lil muttaqin, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wasunnatu khulafair rasyidin. Nak jadikan mereka, sunnah mereka, dan ashabi kan nujum, para sahabat jadikan tauladan, ikut cara mereka. Lah keputusan kita akan ada mi'yar, akan ada quality decision. Kita kata, sebab apa saya buat keputusan ini? Bukan kerana saya suka, tapi kerana saya belajar daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar daripada kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka utamakan agama ke atas nafsu diri mereka. Kan musuh mereka, lawan orang Islam tak dapat tewaskan di dalam tentera Rom lah. Ni cerita tentera Rom. Peperangan dengan Rom ni bukan 1 minggu. Kalau kita Google tengok, dia kata peperangan Yarmouk 1 minggu. Tuan-tuan, peperangan Yarmouk ni lama. Rom ni bukan tentera kecil. Tapi tak apa, yang saya nak kata kan, mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih mereka, dan dengan tak ada apa-apa kan, mereka boleh pergi dan mereka berhadapan dengan tentera Rom walaupun mereka tak ada persiapan apa-apa, dan Allah berikan kemenangan. Satu hari pembesar-pembesar Rom ni kumpul, dia panggil tentera-tentera, panglima, komando dia semua. Dia kata, apa cerita? Dia kata, sahabat Nabi ni, dia kata, diorang ada lebih, apa-apa lebih daripada korang ke? Tentera mereka ada hebat ke? Kalau ada, bagi tahu, kita pun beli. Ataupun bilangan mereka lebih. Kalau tak ada, dia orang sikit daripada kami. Tentera mereka, senjata mereka pun kurang daripada kami. Tetapi satu perkara yang ada dalam mereka yang kita tak ada, iaitu setiap mereka mahu diri mereka mati dulu sebelum sahabat mereka, sedangkan kita mahu sahabat saya yang mati dulu sebelum saya. Saya selalu sebut, kita kata agama perlukan saya lagi, jadi kau mati dululah kan. Saya banyak lagi ni, saya banyak dosa, kau mati dulu. Sahabat kalau boleh, mereka yang nak mati dulu. Mereka kata, buat apa? Dia kata, aku nak masuk syurga. Zaid bin Khattab kan, Zaid bin Khattab, adik kepada Sayyidina Umar dalam peperangan Uhud, dia tak pakai baju besi. Umar kata, kenapa tak pakai baju besi? Dia kata apa? Dia kata, kau nak mati, aku pun nak mati. Akhirnya dia syahid dalam peperangan Yamamah bila mereka berhadapan dengan tentera yang Musalmah Kadzab. Jadi kalaulah kita jadikan mereka ini tauladan kita, kehidupan kita akan jadi mudah. Tapi kalaulah kita jadikan akal kita sibuk tulis tentang kehidupan kita, tuan-tuan, kita tak baca pun tentang kehidupan para sahabat yang ditulis oleh ratusan ribu para ulama, para tabi'in, para sahabat sendiri, sehingga sampai kepada kita. Cuba imagine kan, bila fikir kan, Quran tak sempat baca, hadis tak sempat baca, kehidupan para sahabat tak sempat baca, kita pula nak tulis tentang kehidupan kita. Kita ni ada apa? Biarlah kita jadi history, jangan jadi penulis history. Biarlah kita jadi history, kitalah yang jadi sejarah. Nanti orang tulis kata mereka ni telah memberi nyawa untuk agama Allah. Tapi pertama kena belajar dulu tentang kehidupan mereka dulu, barulah kita akan ada kekuatan kan. Kalau tidak, kita akan lemah. Akhirnya kita akan kata, saya tak tahan dah ya Allah kan, kenapalah saya susah. Lihat para sahabat, tak ada makan, tak ada minum kan, tak cukup, tempat tinggal mereka pun kecil, panas, tak ada aircon macam kita, tapi mereka sanggup
sebab yakin mereka nampak syurga. Kan Sa'ad bin Rabi' kan dalam perang Uhud dia kata, aku dah mula bau syurga. Nabi sampaikan salam kepada dia, kata sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud ni satu perkara yang bila saya baca satu perkara ni saya memang tak boleh tahan air mata, iaitu 1 minggu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi pergi menziarahi para syuhada Uhud. Nabi angkat tangan doa untuk mereka panjang lebar. Kemudian Nabi kata kepada orang, Nabi kata jangan takut. Nabi kata jangan takut, aku akan tunggu kamu semua di Telaga Kausar nanti. Bila saya fikir, mereka tu para syuhada yang memang confirm ahli syurga pun Nabi kata kepada orang jangan takut. Siapa kita yang confident kan, kata kita alhamdulillah dah semayang, dah puasa. Kita pun tak tahu dapat bertemu dengan Nabi ke tak ke kan. Nabi kata kepada orang jangan takut, kerana aku akan tunggu kamu di Telaga Kausar untuk memberi syafaat untuk kamu. Sedang mereka ni dah ahli syurga, dah syahid dah. Kita siapa tuan-tuan? Bagaimana kita punya nasib kan? Itulah yang selalu saya ingat, mungkin dengan satu jalan saja kita boleh jumpa Rasulullah, iaitu dengan apa yang Nabi kata kepada para Ansar. Yang saya ingat memang banyak perkara. Itu Nabi satu hari Nabi kata kepada orang Ansar, selepas aku orang akan menindas kamu, menzalimi kamu, membelakangkan kamu, menghina kamu. Mereka akan rampas hak kamu, apa kamu akan buat? Mereka kata kami akan perangi mereka. Nabi kata jangan. Nabi kata isbiru hatta talqawni 'alal haud. Bersabarlah sehingga kamu bertemu dengan aku di Telaga Kausar nanti. Sabar saja, jangan buat apa-apa. Saya selalu fikir mungkin itu saja jalan, kita kena sabar, dan kerana kesabaran ni kita pun akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan berikan kita minuman daripada Telaga Kausar. Ada sahabat-sahabat ni di dunia lagi mereka dah dapat minuman daripada syurga kan. Umi Aiman tadi kan, masa hijrah dia, maka masa penghijrahan Umi Aiman, dia kata dia dalam kehausan yang begitu sekali sampai dia tak dapat tahan lagi. Maka Rasul dia doa kepada Allah, tiba-tiba turun minuman daripada langit, dia minum. Dia kata daripada hari itu dia kata tak pernah rasa haus walaupun panas terik. Mereka punya kedudukan kerana mereka telah berikan nyawa mereka kan untuk agama, tanpa untuk Rasulullah, untuk Allah, tanpa mereka merungut sedikit pun. Kita belum lagi, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita juga syurga, dapat minum daripada hidangan Allah dan Rasulullah. Rasulullah hidangkan minuman di Telaga Kausar, dan Allah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan semoga Allah juga berikan kita minuman seperti mana Allah janji, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Siapa yang sabar, Allah akan bagi syurga, Allah akan bagi segala nikmat seperti mana Allah janji untuk para sahabat. Khususnya ayat ni berkenaan dengan para sahabat, dan mudah-mudahan kita juga yang sayang para sahabat ni digolongkan bersama dengan mereka, bangun bersama. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang sayang sesiapa, dia akan bangun bersama dengan mereka, dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Kita sayang sahabat, mudah-mudahan Allah bangunkan kita dengan sahabat. Saya pun teringin kan, bukan sekadar teringin untuk jumpa Rasulullah, bahkan teringin nak jumpa para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu an, para sahabat-sahabat lain kan, Abu Bakar, Osman, Ali, yang kita belajar ini, Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, para sahabat Nabi yang agung seperti Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Tak tahu bagaimana mereka ni, ya Allah telah pilih mereka untuk menjadi sahabat. Allah pilih tahu, ini bukannya mereka suddenly, coincidentally kan, tak ada, bukan orang panggil apa, tak sengaja, tak, ni Allah pilih. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lagi, Allah dah pilih orang Ansar ni untuk tunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang Yahudi yang mana mereka sendiri datang, mereka sebenarnya tak bantu Nabi, mereka kata nak bantu Nabi, mereka menentang Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sampai ke hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong bersama dengan para sahabat kerana kita sayang mereka. Mudah-mudahan Allah bangunkan kita bersama dengan mereka dan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu saja insya-Allah hari ini. Kadang saya buat kelas, saya tak sempat rakam, waktu saya buat online balik supaya siapa yang tak dapat datang kelas, yang ialah bukan semua orang dapat kan, kita dapat
bersama-sama mempelajari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata ashabi kan nujum. Kalau Rasulullah kata ashabi kan nujum, itu pun kalau tak kita kagum lagi, kita dengar apa Allah kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap sahabat Rasulullah ni Allah janjikan kebaikan. Maksudnya mereka ni memang confirm masuk syurga. Tapi mereka masih menangis, mereka masih takut. Kalau kita dapat jaminan tu, habis lingkup kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.